kita ni sebagai orang Islam kan, satu benda penting yang kita kena selalu buat. Selalu ni maknanya memang betul-betul selalu. Kita tak boleh skip. Adalah membaca Al-Quran. Kita kena baca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran ni adalah satu proses. Dia satu proses yang semua orang pun sama. Dia akan mula merangkak membaca Al-Quran apabila dia belajar. Sehinggalah sampai dia pandai baca Al-Quran. Sampai sebutan dia tentang Al-Quran itu lancar. Semua orang kena melalui proses ni. Tak boleh berhenti. Dan kadang-kadang bila kita dengar orang membaca Al-Quran, secara tak langsung kita tahu orang ni dia selalu baca Al-Quran ataupun tidak. Bila dengar orang sebut je, taklah semestinya sebutan itu mesti sama dengan sebutan Arab. Sebab kita bukan orang Arab. Tapi apabila orang menyebut Al-Quran, kita tahu. Orang ni macam jarang baca Al-Quran ya. Al-Quran, itu salah satu hikmah Al-Quran. Al-Quran, apabila orang membacanya, pendengar akan tahu bahawa orang yang baca ni dia selalu berdamping dengan Al-Quran ataupun tidak. Walaupun sebutan berbeza, walaupun lahjat berbeza, tapi apabila seseorang menyebut perkataan-perkataan Al-Quran, akan terpancar daripada lidah dia yang dia ni orang yang baca Al-Quran ataupun tidak. Jadi kita kena selalu membaca Al-Quran. Satu perkara penting yang orang Islam kena buat, baca Al-Quran. Sama ada faham maksud ataupun tak faham maksud, itu urusan kedua. Tapi urusan pertama, lancarkan lidah dengan membaca Al-Quran. Kalaulah hidup kita katakan 30 ataupun 40 tahun kita iringi dengan membaca Al-Quran. Tiap-tiap hari ataupun kalau tak boleh tiap-tiap hari, tiap-tiap 2-3 hari sekali ataupun tiap-tiap minggu membaca Al-Quran. Kalau proses itu berterusan dengan kita selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Akhirnya, bacaan itu akan menjadi lancar. Bacaan itu akan mudah keluar daripada lidah. Itu yang kita nak capai dengan Al-Quran. Jadi, saya menyeru diri saya dan kita sekalian dalam pada kita menuntut ilmu, kita memperbanyakkan ilmu dalam bidang-bidang agama, jangan tinggal baca Al-Quran. Sentiasalah baca Al-Quran. Dan masuk cerita baca Al-Quran ni, saya nak kongsi sedikit. Untuk orang yang faham bahasa Arab pun, bila selalu baca Al-Quran, kadang-kadang tadabbur tu hilang. Tadabbur maksud ni hilang. Apabila benda tu dibaca sehari-hari, dia baca, dia ulang. Tadabbur ni kadang-kadang akan hilang. Umpama orang yang menyanyi lagu. Bahasa kita kan banyak orang menyanyi lagu kan. Nak bagi perumpamaan, kita faham setiap patah perkataan yang orang menyanyi itu sebut. Tapi apabila orang tak bagi perhatian pada maksud perkataan tu, kadang-kadang dia hilang daripada ingatan. Dia hilang maksud. Tadabbur tu hilang. Sehinggalah sekali-sekala apabila ayat tu disebut semula, kita dengar, baru terdetik semula. Ingat balik, ayat ni maksud dia sekian-sekian. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, kalau kita pergi di belakang imam-imam yang bacaannya bagus, dia berhenti di tempat yang bagus, dia punya sebutan tu menggambarkan maksud, dia boleh buat orang di belakang dia menangis. Walaupun kebanyakan orang di belakang dia tu memang dah baca Al-Quran dah berpuluh-puluh kali, dah khatam berpuluh kali, tahu apa yang dia baca tu. Tapi apabila diberikan penekanan, kadang-kadang tadabbur tu datang. Dan kebiasaannya, hari-hari biasa baca ni, tadabbur tu hilang, tak melekat dalam jiwa kita. Walaupun begitu, kita kena sentiasa membaca Al-Quran. Samalah, saya pun, kita baca kadang-kadang ni, hilang tadabbur. Baca tu jadi macam sebutan di lidah. Sehinggalah, satu ketika, baru kita perasan balik, ayat ni maksudnya bagus. Maksudnya menceritakan benda yang kena dengan jiwa kita. Sehingga kita nak bagi masa untuk tadabbur, baru itu datang. Saya nak kongsi satu ayat ni. 2-3 hari lepas bila duk baca ni, lalu ayat ni baru perasan. Bila baca, maksud ayat ni bagus. Untuk saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun, pada ketika lain baca, kadang-kadang tak bagi perhatian. Lalu macam tu je. Allah Ta'ala takdirkan, 2-3 hari lepas bila baca ayat ni, terdetik, fikir. Nak kongsi dengan tuan-tuan lah. Ayat ni dalam surah Qaf. Dalam surah Qaf, di mana Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang penghabisan ataupun penghujung bagi orang yang beriman dan orang kufur. Dalam surah Qaf, ayat yang bermula ayat 28. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid yawma naqulu li jahannama halim talati
wa taqulu hal min mazid wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Saya baru terperasan bila baca balik, baru perasan maksud ayat ni hebat, maksudnya besar, walaupun sebelum tu bila baca lalu je, tiba-tiba terdetik ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Qaf bermula ayat 29 ni, ayat yang ke-28 maaf, Allah ceritakan nanti kelak di akhirat orang-orang yang masuk dalam neraka nanti, mereka akan bergaduh sesama sendiri. Dalam neraka, siapa yang masuk, dia akan bergaduh. Orang ni akan salahkan kawan dia yang menyesatkan dia sehingga masuk neraka. Kawan yang disesatkan pula akan salahkan orang yang dia sesatkan. Aku tak ada kena-mengena dengan hang masuk neraka. Jin akan salahkan manusia. Manusia akan salahkan jin. Orang dalam neraka ni, apabila mereka melihat azab, nak bermula azab, kesakitan tu nak timpa kepada mereka, mereka nanti bergaduh sama sendiri. Semua akan salahkan yang lain. Hang punya pasal lah aku kena azab macam ni. Seorang lagi pula kata, hang punya pasal lah aku kena azab. Seorang lagi pula kata, ya Allah, bagi balik orang yang dulu telah menzalimi aku nak letak bawah tapak kaki aku nak pijak. Bergaduh sesama mereka. Apabila mereka bergaduh, pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala akan sebut, qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Allah akan kata, kamu tidak perlu untuk bergaduh di hadapan aku. Kamu tidak perlu bergaduh untuk aku. Qaddamtu ilaikum bil wa'id. Sesungguhnya aku telah berikan ancaman kepada kamu semua. Ancaman telah diberikan. Stop pergaduhan itu. Ketika itu semua orang akan diam. Yang bergaduh ni, yang bergaduh orang menyalahkan sama saja, mereka akan diam apabila Allah bagi tahu kepada mereka. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Ucapan ataupun perutusan Allah tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Artinya Allah akan penuhkan neraka dengan orang-orang kafir, itu tetap akan berlaku, tidak akan berubah. Qaddamtu itu tidak, wa ma ana bidhallamin lil 'abid, dan aku tidak pernah menzalimi seorang pun hamba. Tak berubah dah. Yang mana Allah Ta'ala kata akan masuk neraka, tetap akan masuk. Dan kemudian pada ketika itu, dalam hadis disebutkan, Ibnu Abbas sebutkan, apabila diisi ahli neraka semua dalam neraka, ada kosong lagi neraka. Ada ruang untuk kosong. Ada ruang kosong. Sedangkan Allah telah janji kepada ahli neraka, Allah telah janji kepada penjaga neraka yang takkan kosong, akan sempit dan penuh dalam neraka. Penjaga neraka nanti akan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hal min mazid. Siapa lagi yang nak masuk? Siapa lagi yang nak masuk? Ada lagi tak yang nak masuk? Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu riwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kaki di dalam neraka. Ulama tafsir beza pandangan lah. Ada yang kata maksudnya nak faham kat kita situasi itu. Bukan untuk nak gambarkan bagaimana sifat Allah dan sebagainya, tapi nak bagi faham situasi itu. Nak bagi faham bahawa sehingga, kata Ibn Abbas daripada Nabi SAW, sehingga Allah meletakkan kaki di dalam neraka. Pada ketika itu akan sempit dan bertemulah ahli-ahli neraka. Sempitlah mereka di dalam neraka. Sehingga tidak ada ruang walaupun untuk letak satu jarum di dalam neraka. Tak ada ruang, sempit betul. Yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Pada ketika itu, kami akan berkata kepada neraka, dah penuh ke belum? Ketika itu neraka akan jawab, ada lagi tak yang nak tambah? Sebagai ulama tafsir kata, maksudnya neraka pada ketika itu akan jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cukuplah, ini dah memadai, dah penuh, tak ada apa dah boleh masuk. Ini dalam suratul Qaf. Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang orang-orang yang akan masuk dalam neraka kelak. Sehingga mereka penuh, sehingga sendat neraka itu dengan mereka. Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya kepada penjaga neraka, dah penuh ke belum? Ketika itu dia akan jawab, tak ada dah yang boleh tambah, dah penuh dah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga cerita tentang perihal ahli syurga, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan kami akan dekatkan syurga
kepada orang-orang yang bertakwa. Syurga akan didekatkan kepada mereka. Dekat, mereka boleh jalan untuk masuk dalam syurga. Yang baru ni jalan pergi Lusail, jalan jauh nak sampai Lusail tu. Bas sesat ke apa ke, dalam syurga tak macam tu. Akan didekatkan dengan syurga. Langkah dia dekat-dekat. Betul-betul dekat. Boleh jalan masuk tanpa rasa penat. Dah sampai dalam syurga. Dah sampai. Bukan berjalan jauh. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz." Inilah yang telah dijanjikan kepada setiap orang yang kembali kepada Allah dan menjaga dirinya daripada dosa. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Iaitu orang-orang yang takutkan Ar-Rahman dalam keadaan tersembunyi. Masa dia tersembunyi, dia takutkan Ar-Rahman wa jaa'a biqalbin munib, dan datang kepada Allah dalam keadaan bertaubat. Khasyar rahmana bil ghaib. Amalan yang dibuat di depan orang tak kira. Kita tunjuk ke orang tak kira. Walaupun kadang-kadang kita ikhlas, tapi itu bukan menjadi kayu ukur sebenar ketakwaan seseorang. Sebab kita boleh buat di depan orang. Kalau kita duduk ramai-ramai, qomat, semua kita akan pergi ke masjid. Kan? Sebab dah qomat. Semua orang pergi masjid, takkan kita nak duduk sembang seorang-seorang, kita pun pergi ke masjid sekali. Tapi yang dikira adalah bil ghaib. Apabila kita duduk seorang-seorang, macam mana? Itu dikira. Bila kita duduk seorang-seorang kat rumah, kan waktu maghrib bulan ni pukul 4.40 kan, 4.35. Time tu first half belum habis lagi. Game yang start pukul 4 tu, first half tak habis lagi. Di situ ujian sebenar. Nak pergi masjid kan, nak tunggu habis first half dulu ni. Di situ ujian sebenar. Balik-balik gol satu. Berapa kali dah macam tu. Di sini ujian sebenar. Apabila kita duduk berseorangan, iyalah diri kita ni ada kekurangan, ada kelebihan, amalan kita ada kekurangan di sana sini. Tapi yang dikira adalah ketika kita berseorangan dan orang tak tahu dikira macam mana. Itulah yang akan menjadi pertimbangan sebenar baik ataupun buruk seseorang. Akhirnya amalan akan ditambah, amalan akan dikurangkan. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala luas. Mudah-mudahan orang yang solatnya di masjid, Allah masukkan dalam syurga. Orang yang solatnya di rumah, Allah masukkan dalam syurga. Orang yang solatnya di awal waktu, Allah masukkan dia dalam syurga. Orang yang solatnya di hujung waktu, mudah-mudahan Allah masukkan dia dalam syurga. Orang yang bercampur amalan dia baik dan buruk, mudah-mudahan Allah masukkan dia dalam syurga. Tetapi yang dikira kedudukan manusia di mana? Man khasyar rahmana bil ghaib. Orang-orang yang takut kepada Allah ketika dia berada bersendiri. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat seterusnya, udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Masuklah ke dalam syurga dengan tenang, itulah pada hari mereka dimasukkan ke dalamnya. Yaumul khulud, hari untuk masuk. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Untuk mereka apa yang mereka nak akan ada dalam syurga tu, mereka dapat, dan ada lebih daripada itu di sisi kami. Saya itulah bila baca-baca ayat ni, sekali lalu baru terperasan bahawa maksudnya besar. Maksudnya hebat untuk kita kongsikan bersama. Jadi mudah-mudahan ayat ni, nanti tuan-tuan kalau baca balik, bukalah kitab terjemah Al-Quran ataupun tafsir, renung-renunglah sama. Ini antara salah satu ayat yang kita boleh ambil iktibar.